Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah syukur kita dapat bertemu lagi dalam sesi video kali ini, dan insya-Allah pada hari ini Ustaz akan membentangkan tajuk dalam bidang akhlak Islamiah, iaitu tajuknya ialah tawadhu'. Tawadhu' menzahirkan kesucian jiwa. Tawadhu' menzahirkan kesucian jiwa. Jadi boleh juga anda semua rujuk dalam buku teks muka surat 186, 187 dan 188, 189 dalam buku teks. Jadi boleh rujuk. Di samping itu boleh juga tengok video ini untuk mendapatkan nota-nota yang perlu disalin dalam buku nota. Jadi kita mulakan insya-Allah. Tawadhu'. Kita akan belajar tentang tawadhu' ini. Tawadhu' ini perkataan Arab, perkataan Arab, dan sesetengah orang Melayu pun dia dah faham apa itu tawadhu'. Tawadhu' ini lawannya ialah takbur. Tawadhu' lawannya ialah takbur. Kalau takbur itu bersikap besarkan diri. Okey. Jadi tawadhu' ini memberi gambaran kepada kita merendahkan diri. Jadi apakah maksud sebenar tawadhu' ini? Maksud sebenar tawadhu' ialah sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Jadi kita rendahkan hati, kita menundukkan hati kita, mengagumi kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa diri kita ni kerdil, tidak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat tawadhu'. Dan juga kita juga merasa rendah apabila bersama-sama dengan manusia. Kita tak rasa sombong, kita tak angkuh. Itu dipanggil sebagai tawadhu'. Lawan daripada tawadhu' ini ialah takbur. Takbur ini ialah ia rasa hebat diri dia, sombong dia berhadapan dengan Allah dan sombong sesama manusia. Jadi tawadhu' ialah sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Jadi tawadhu' ini adalah satu sifat yang mahmudah, yang baik, yang sepatutnya kita ikuti. Tak perlulah kita nak sombong, tak perlulah kita nak banggakan diri kita, kerana kita sememangnya makhluk yang kerdil, makhluk yang kecil berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan kita tak perlu rasa sombong dengan manusia, okey, kerana kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah sama saja. Okey, jadi apakah dalil daripada nas-nas syarak yang menuntut kita agar bersifat tawadhu' ini? Ada dua hadis yang terdapat dalam buku kita. Yang pertama, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Maksudnya, tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah mengangkat darjatnya. Jadi kalau kita bertawadhu', tak ada lain dia dapat ialah Allah akan angkatkan darjatnya. Walaupun kita merendahkan diri di hadapan Allah sesama manusia, tapi balasannya Allah akan angkat darjat kita. Kita jadi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbanding dengan orang lain, kita orang yang tinggi. Walaupun kita nampak zahirnya kita ni tawadhu', bagi Allah orang tawadhu' ialah orang yang tinggi darjatnya. Yang kedua, hadis daripada Iyad bin Hamar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala awha ilayya an tawadhu hatta la yafkharah ahadun ala ahadin
wala yabghi ahadun ala ahadin. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawadhu. Janganlah seseorang antara kamu bersikap sombong dan berbuat zalim kepada orang yang lain. Jadi ini juga menjadi dalil di mana Allah SWT memerintahkan di mana Nabi SAW menceritakan bahawa Allah mewahyukan kepadanya supaya berpesan kepada umatnya agar masing-masing bersifat tawaduk. Jangan sombong, jangan bangga diri, jangan sombong zalim kepada orang lain. Ini juga jadi dalil kita bersifat tawaduk. Jadi para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita merendahkan diri, tapi tadi dalil yang pertama tadi kata kita sebenarnya darjat kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tawaduk, makin tawaduk orang itu makin tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang bersifat tawaduk. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat tawaduk, walaupun baginda adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi daripada sikapnya seharian baginda adalah seorang yang tawaduk. Apakah contoh sikap tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, kita ambil beberapa contoh. Yang pertama, tawaduk baginda dalam pergaulan. Baginda dalam bergaul, baginda seorang yang tawaduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaduk dalam bergaul, terutamanya dengan kanak-kanak. Hatta dengan kanak-kanak pun walaupun kanak-kanak tu kecil berbanding dengan Rasulullah orang dewasa, dan Rasulullah Nabi lagi, makhluk yang paling mulia lagi, tetapi tawaduk baginda begitu hebat. Baginda tidak sombong, sebaliknya hormat, lemah lembut dan menyayangi mereka. Di hadapan kanak-kanak Rasulullah tak sombong, hormat dengan kanak-kanak, lemah lembut dengan kanak-kanak, sayang dengan kanak-kanak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dirakamkan sebagai seorang yang amat santun dengan kanak-kanak. Jumpa dengan kanak-kanak, walaupun baginda orang besar, baginda bagi salam dulu kepada kanak-kanak. Membelai rambut kanak-kanak. Jadi baginda tidak ada perasaan sombong. Okey, dosa diri walaupun di hadapan kanak-kanak, apatah lagi orang-orang dewasa yang lain. Okey, baginda sayang membelai rambut kepada kanak-kanak. Ini contoh yang pertama tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat tawaduk Rasulullah juga dapat dilihat daripada kehidupan baginda dalam berumah tangga. Tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama membantu isteri. Dia bantu isteri di rumah, melayani keluarga, melayan keluarga elok-elok dan menguruskan rumah tangga. Jadi Rasulullah dia tak jadi bos dalam rumah tangga. Dia juga, baginda juga seorang yang begitu memberi layanan yang baik kepada ahli keluarga. Walaupun dia ni suami, dia ni orang yang besar lagi, Nabi lagi, tapi dalam keluarga baginda juga turut menguruskan rumah tangga. Tidak jadi bos yang yang mengeluarkan perintah saja. Bukan. Buktinya Urwah bin Az-Zubair berkata, ada satu hadis, Urwah bin Az-Zubair satu kali pernah bertanya dengan Aisyah. Menceritakan bahawasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ada seorang lelaki tanya kepada Sayyidatina Aisyah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja di dalam rumah baginda? Lalu Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menampar selipar, menjahit pakaian dan melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Jadi itu jawapan Sayyidatina Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sendiri apa yang dalam keluarga. Dia tak suruh orang buat. Contohnya menampar selipar yang koyak ditampar sendiri oleh Rasulullah. Menjahit pakaiannya sendiri yang koyak-koyak, yang tercabut benangnya dijahit semula oleh Rasulullah sendiri. Dia tak suruh orang lain buat. Melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga seperti orang lain. Walaupun Rasulullah ini seorang yang sibuk, seorang yang ketua negara, tapi dalam bab keluarga Rasulullah bersifat tawaduk. Yang ketiga, contoh sifat tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaduk ketika makan dan minum. Okey, kita makan dan minum, Rasulullah pun tawaduk. Okey, Rasulullah tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Tak cela, maknanya tak rasa, tak kata tak sedap ke, tak rasa masin ke, mencela makanan, tidak. Okey, jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan memakannya. Kalau Rasulullah suka makanan tu, Rasulullah makan. Apabila baginda tidak menyukainya, baginda meninggalkannya. Kalau dia tak suka, dia tak makan. Tetapi baginda tidak menzahirkan perasaannya. Dia tak kata makanan itu tak sedap ke. Okey, dia tak kata makanan ini tawar ke, masin ke, dia tak kata. Kalau dia tak nak, dia tinggalkan. Sebaliknya baginda berdiam diri, tak komen tentang makanan. Jadi berlainan dengan kita sekarang, di hadapan makanan tu banyak komen. Ini tidak menunjukkan kepada sikap tawaduk. Okey, ini 3 contoh sifat tawaduk Rasulullah yang seharusnya kita dapat ikut baginda. Okey, kita dah belajar tentang tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apakah hikmah bersikap tawaduk ni? Hikmah kelebihan kalau kita bertawaduk. Okey. Yang pertama, membentuk insan bertakwa kerana mengamalkan sifat mahmudah. Jadi dengan kita bersifat tawaduk, kita jadi orang yang bertakwa. Okey. Kenapa kita jadi orang yang bertakwa? Kerana kita amalkan sifat mahmudah, sifat yang baik, sifat yang terpuji dalam hidup kita. Secara automatik kita jadi orang yang bertakwa. Yang kedua, membudayakan sikap merendahkan diri demi kepentingan Islam. Jadi dengan sikap kita bertawaduk ni, kepentingan untuk Islam. Orang akan rasa Islam ni memang hebat. Okey. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tawaduk menyebabkan orang senang dengan Rasulullah. Apabila orang senang dengan Rasulullah, orang senang mengikut ataupun masuk agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok akhlaknya yang tawaduk. Okey, seterusnya mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu taala kerana sentiasa bersyukur. Okey, kita akan dapat kedudukan yang tinggi, yang mulia di sisi Allah Subhanahu taala kerana kita bersyukur. Kita bersyukur walaupun kita memiliki kedudukan yang hebat, kita syukur kepada Allah Subhanahu taala. Dan kita ingat kehebatan itu hanyalah milik Allah SWT. Okey, maka orang yang bersikap lagu ni, dia tak sombong, maka kedudukannya mulia di sisi Allah SWT. Kemudian membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati antara satu sama lain. Ini tawaduk dalam keluarga. Kalau kita bersikap tawaduk dalam keluarga macam Rasulullah SAW tadi, maka insya-Allah keluarga kita akan harmoni, akan aman, akan bahagia insya-Allah. Dan satu lagi ialah dikasihi masyarakat kerana sikap tidak bersikap sombong. Memanglah masyarakat akan suka. Orang suka, orang kasih kepada orang yang tidak sombong. Orang yang tawaduk maknanya orang yang tidak sombong, semua orang suka. Baliknya orang sombong saja yang orang tak suka. Jadi ini antara hikmah kita bersifat tawaduk. Jadi moralnya kepada kita ialah tak perlulah kita nak sombong-sombong ke masa hidup di dunia ini. Walaupun kita diberi kelebihan sedikit,
Ingatlah kelebihan itu hanyalah kurniaan Allah SWT untuk menguji kita. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita lupa daratan, lupa diri. Ingat bahawasanya yang maha hebat ialah Allah SWT. Kita adalah makhluk yang kerdil sahaja. Orang yang sombong, orang yang tawaduk walaupun nampak rendah diri di dunia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia ialah orang yang tinggi darjatnya. Jadi tajuk ni ringkas saja. Yang pentingnya anda faham dan anda boleh buatlah catatan sedikit dalam buku nota dia ada, dan yang pentingnya juga ialah kita boleh realisasikan. Janganlah kita jadi seorang yang bersifat takbur. Jadilah seorang yang tawaduk, rendah diri, rendah hati, tawaduk dengan Allah, tawaduk dengan sama-sama manusia. Insya-Allah kita akan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.